Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Hari ini kami ingin membentangkan perbandingan antara artikel kualitatif dan artikel kuantitatif untuk kursus BBM 3413 iaitu Kaedah Penyelidikan Bahasa Melayu. Kami merupakan kumpulan ke-10 yang terdiri daripada saya Nalisian nombor matrik 203932. Saya Dinesha Sami 203931. Saya Elidia binti Rolling, nombor matrik 201808. Saya Najah binti Muhammad Nasir, matrik 203306. Saya Siti Yudayu binti Muhammad Zapura, matrik 203933. Baik, kumpulan kami telah memilih dua artikel untuk perbandingan ini. Yang pertama, artikel kualitatif yang bertajuk Kecelaruan Morfologi dalam Penulisan Bahasa Melayu oleh Penutur Asing dan di bawah sekali merupakan dia peneling. Dan untuk artikel kuantitatif, kumpulan kami telah memilih tajuk Analisis Semantik dan Morfologi Leksikal Al-Muwadah dalam Kamus Bahasa Arab dan di bawah disertakan dia peneling. Yang pertama untuk definisi kualitatif. Kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif diperolehi dengan cara pemerhatian, temu bual, analisis, dokumen atau apa-apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian ini lebih kecil berbanding kajian kuantitatif. Kajian kualitatif yang kami guna ialah jurnal linguistik yang bertajuk Kecelaruan Morfologi dalam Penulisan Bahasa Melayu oleh Penutur Asing. Definisi kuantitatif pula adalah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal sidik dan ujian. Saiz sampel bagi kajian ini lebih besar berbanding kajian kualitatif. Kajian ini menggunakan artikel bertajuk Analisis Semantik dan Morfologi Leksikal Al-Muwadah dalam Kamus Bahasa Arab. Next. Saya akan membentangkan tentang metodologi antara perbezaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif merupakan metodologi yang digunakan dalam jurnal linguistik yang mengkaji kecelaruan morfologi dalam penulisan bahasa Melayu oleh penutur asing adalah kaedah kuantitatif. Manakala kuantitatif pula adalah metodologi yang digunakan dalam analisis semantik dan morfologi leksikal al-muwalah dalam Kamus Bahasa Arab adalah kaedah kuantitatif. Yang kedua perbezaannya adalah kualitatif menggunakan kaedah berdasarkan analisis teks, data-data yang diperoleh dijadikan sumber sebagai rujukan untuk mengenal pasti kecelaruan dalam bidang tersebut. Manakala kuantitatif pula menggunakan kaedah yang digunakan dalam artikel ini adalah secara mengambil transkrip temu bual, nota lapangan daripada pemerhatian yang sebelumnya. Tujuan kajian kualitatif ini dilakukan atas sebab kesukaran aspek morfologi. Kajian ini telah mengetengahkan kecelaruan aspek morfologi yang timbul khususnya penggunaan kata, binaan frasa dan perimbuhan dalam penulisan pelajar asing khususnya yang berasal dari Timur Tengah dan China. Berdasarkan penulisan ini, kecelaruan ini dikelaskan mengikut jenis kesalahannya dan apakah bentuk penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi mengatasi masalah tersebut. Bagi kajian kuantitatif pula, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis item leksikal al-muwalah dalam Kamus Bahasa Arab dari aspek semantik serta kaitannya dari aspek morfologi. Secara umumnya, kajian ini berusaha merungkai perkaitan perubahan makna serta jenis pola yang wujud bagi setiap leksikal al-muwalah. Next. Okey, dari segi aspek yang dikaji pula, kualitatif, kelemahan aspek morfologi pelajar dan seterusnya objektif,
dan sasaran ruang lingkup morfologi yang sepatutnya dikuasai pelajar mengikut tahap-tahap tertentu. Dan kuantitatif menganalisis item leksikal al-muwallad dalam Kamus Bahasa Arab dari aspek semantik serta kaitannya dari aspek morfologi. Yang kedua, kecelaruan morfologi dalam penulisan bahasa Melayu oleh penutur asing. Ada 9, maafkan, sorry. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata dari segi makna dan nahu. Yang kedua, kesalahan binaan frasa. Yang ketiga, kesalahan penggunaan kata dan imbuhan. Yang keempat, kesalahan penggunaan ejaan. Yang kelima, kesalahan penggunaan kata dari segi makna dan nahu, binaan frasa yang salah, kesalahan penggunaan imbuhan, kesalahan ejaan. Manakala kuantitatif pula, terdapat 4 sahaja mengenal pasti makna yang terdapat dalam leksikal al-muwallad dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Rabi'i Al-Sasi. Mengenal pasti item leksikal al-muwallad yang mengamai perubahan dari aspek makna dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Rabi'i dan Al-Sasi. Yang seterusnya mengenal pasti perkaitan perubahan makna leksikal al-muwallad dari aspek morfologi. Seterusnya, saya akan sambung reka bentuk kajian. Kualitatif, penyelidikan kualitatif sebagai proses inquiry ke arah pemahaman yang didasari kaedah pengumpulan data yang lazim digunakan apabila meninjau sesuatu permasalahan sosial. Ini disokong oleh Sarjana Jaswell 1994. So, biasanya kajian kualitatif menggunakan pengumpulan data melalui temu bual. Manakala kuantitatif, satu kajian yang secara umumnya menggunakan analisis statistik lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Penyelidikan kuantitatif dikaitkan dengan data numerika dan ketepatan. Kuantitatif pula biasanya menggunakan bentuk angka serta pengaji menggunakan angka dalam mengukur data. Next. Seterusnya, bentuk data kualitatif. Penyelidikan kualitatif menggunakan data perkataan ataupun ayat yang dikumpul melalui temu bual dalam video ataupun gambar. Ini dapat dilihat di mana dalam artikel pertama, pengaji mengumpulkan penulisan pelajar universiti. So, artikel yang kami rujuk juga telah menggunakan data jenis ayat dalam bentuk kata. Manakala bagi kuantitatif, penyelidikan kuantitatif menggunakan data yang berbentuk angka serta numerika yang boleh diukur. Ini juga dapat dilihat melalui penganalisisan item leksikal al-muwallad dalam Kamus Arab dari aspek semantik serta kaitannya dengan morfologi. Seterusnya, sampel juga dipilih secara rawak daripada kumpulan data tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa artikel 2 adalah berkaitan kualitatif. Baik, untuk aspek instrumen, bagi artikel kualitatif, pengaji telah menggunakan instrumen dokumentasi iaitu mengumpulkan penulisan pelajar. Pengaji telah menganalisis kesalahan aspek morfologi khususnya dalam penulisan pelajar. Data-data penulisan pelajar diperoleh daripada pelajar asing di 2 buah universiti iaitu sebuah universiti awam dan sebuah universiti swasta. Pelajar-pelajar dari universiti awam ini ialah pelajar-pelajar daripada negara China yang sudah mempelajari bahasa Melayu selama setahun di universiti negaranya, manakala universiti swasta ini berasal dari Timur Tengah seperti Yemen, Sudan dan Arab Saudi.
Manakala bagi kuantitatif, berdasarkan artikel yang kami pilih, pengaji telah menggunakan struktur persampalan, iaitu mereka hanya mengambil data yang mempunyai kaitan perubahan makna dan pola yang akan dipilih secara rawak daripada populasi leksikal Al-Muwalla, Kamus Al-Mujam, Arabia, Alsasi. Dan pemilihan sampel yang mereka buat ni secara rawak dan menggunakan kaedah persimpanan rawak sistematik. So next. Kaedah persampalan pula kualitatif penulisan pelajar diperoleh melalui data penulisan pelajar daripada 2 buah universiti, sebuah universiti awan dan sebuah universiti swasta. Kuantitatif pula data yang dijadikan sampel dalam kajian ini adalah sumber Kamus Al-Mu'jam, Al-Rabi'i, Al-Asasi. Itu saja. Sekian.